Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tetapi sebaliknya, hendaklah anda memperbanyakkan permintaan maaf dan afiat serta selamat yang kekal pada agamamu, duniamu dan akhiratmu. Cukupilah permintaanmu itu pada yang ini sahaja, dan jangan merasa sombong sampai tidak tahu mengangkat tangan. Kelak Allah akan mematah-matahkanmu. Jangan berlagak sombong terhadap Allah Azza wa Jalla dan terhadap para makhluknya. Mentang-mentang engkau masih muda lela, masih kuat dan banyak harta pula. Nanti Allah akan menyeksamu dan membalasmu seperti dia membalas orang-orang yang jahat dengan seksaannya yang pedih. Celaka engkau, lisanmu sahaja yang muslim, tetapi hatimu tidak. Bicaramu sahaja yang muslim, tetapi perbuatanmu bukan perbuatan orang muslim. Depan orang sahaja engkau kelihatan muslim, tetapi di belakang orang tidak. Tidakkah engkau tahu bahawa jika engkau bersembahyang, berpuasa dan melakukan segala macam laku yang baik, namun engkau tidak tujukan semua amalanmu ini kerana Allah Azza wa Jalla, maka engkau dianggap munafik, terjauh dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah dari sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatanmu, percakapanmu dan segala cita-citamu yang buruk itu. Kaum yang tiada bermuka-muka dalam amalannya, itulah orang yang berjaya. Orang yang yakin, yang mengesahkan Tuhan dan yang berikhlas dalam amalan serta yang bersabar atas bala Allah Ta'ala dan bencananya. Yang bersyukur di atas kenikmatan dan kemuliaannya. Mereka sentiasa menyebut Allah bukan dengan lisan mereka sahaja, malah juga terus dengan hati mereka. Dan seterusnya dengan kebatinan mereka. Bila mereka dianiaya orang, mereka tetap tersenyum. Orang-orang yang besar di dunia dipandangnya tiada berkuasa. Semua yang berada di atas muka bumi ini dianggapnya mati, lemah, sakit, miskin dan tiada berkuasa. Syurga dianggapnya kosong dari kenikmatan. Neraka apinya terpadam. Tiada bumi, tiada langit dan tiada penghuni pada keduanya. Jihah-jihahnya, yakni sudut-sudutnya, telah bersatu menjadi satu jihah sahaja. Mula-mula mereka dengan dunia dan ahli dunia, lalu mereka berkumpul dengan akhirat dan ahli akhirat. Dan kemudian itu mereka berada pula dengan Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Mereka telah mendampingi diri dengan Tuhan. Dan siapa yang mencintai Tuhan? Mereka bersama-sama dengan Tuhan beserta hati-hati mereka sehingga mereka sampai di sisi Allah. Akhirnya, mereka menemui teman sebelum jalan. Mereka pun membuka pintu antara diri mereka dengan dia. Dia sentiasa akan mengingati mereka selama mereka mengingati dia. Sehingga dengan sebab ingatan itu, semua kesalahan mereka digugurkan. Mereka melarikan diri dari selain dia untuk duduk bersama-sama dengan dia. Mereka mendengar firman Allah Ta'ala, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah aku, nescaya aku akan mengingati kamu. Dan syukurilah aku dan jangan kufur. Mereka melazimkan diri untuk mengingatinya kerana inginkan ingatannya terhadap diri mereka. Dan mereka pun mendengar pula firman Allah Ta'ala,
pada setengah apa yang dibicarakannya. Sesungguhnya aku mendampingi siapa yang mengingatiku. Mereka tinggalkan semua majlis-majlis mereka dengan manusia dan merasa cukup dengan mengingati Allah supaya memperoleh duduk bermesra dengan Tuhan. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi dalam hadis yang ketiga pada muka surat 58, bicara dan nasihat, wasiat serta ingatan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada muka surat 58 ini, Syekh berkata, bila mana kita nak meminta dengan Allah Ta'ala, mintalah keampunan dan afiat. Dan ini yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-af, yakni keampunan. Dan al-afiyah, yakni kesejahteraan dalam agama. Bagaimana kita dah terangkan makna afiat. Yang selalu kita sebut sihat wal afiat. Bukanlah afiat secara fizikal mutlak atau semata-mata. Tapi afiat dengan maksud kesejahteraan dalam beragama. Fizikal kita sihat dalam beragama. Mental kita sihat dalam beragama. Akal kita sihat dalam beragama. Bicara kita sihat dalam agama. Kesemuanya kekuatan dan kesihatan itu demi kerana melaksanakan perintah Allah yang Allah Ta'ala suruh. Siang malam pagi petang. Wadhkurullaha zikran kasira. Ingat Allah. Sembahlah Allah dengan ingatan yang banyak. Dengan sembahan yang banyak. Yakni dengan senantiasa beribadat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang hari kematian kamu. Maka afiat kita tujuannya begitu. Biar sampai saya ke penghujung usia, saya terus kukuh beragama. Wa imma saya terlantar atas katil atau saya berdiri tegak, berjalan bebas atas muka bumi, agama saya tetap afiat. Ada orang yang badannya sihat tapi agamanya tidak afiat. Ada orang bicaranya lancar dan fasih tetapi tidak afiat, tidak digunakan untuk agama. Jadi kalau kita nak mohon pada Allah, biar keutamaan memohon Allah bukan pangkat, bukan kekayaan, bukan itu keutamaan. Bukan panjang umur, bukan juga sekian-sekian nikmat-nikmat yang akhirnya berkesudahan. Tuan-tuan minta panjang umur, berkesudahan juga tentang dengan mati. Tuan-tuan minta kaya, berkesudahan juga dengan miskin waktu masuk dalam kubur. Tuan-tuan minta sihat, berkesudahan juga dengan sakit yang membawa kematian. Apa pun kita minta hal duniawi, dia berakhir. Kita minta apa? Minta biar kita sentiasa bahagia dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak. Pun kita ianya akan berakhir. Nak bahagia tara mana? Kerana isteri akan mati, suami akan mati. Jadi kalau kita perhatikan doa-doa kita pada Allah, semuanya bernoktah. Dengan kata lain, bertempoh. Jangan doa kepada Allah berniat bertempoh sahaja atau itu matlamat kita. Biar kita minta sesuatu yang tak bertempoh. Antaranya ialah mohon keampunan. Antaranya ialah kita mohon kesihatan dalam beragama. Ini tak ada tempoh. Antaranya memohon syurga Allah. Antaranya memohon terselamat daripada azab kubur, azab akhirat, azab neraka. Kerana ini tidak ada tempoh. Dengan maksud ini adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh semua manusia bila sampai waktunya. Sebab itu bila Ramlah radhiyallahu ta'ala anha berdoa pada Allah, Allahumma matti'ni bizawji wa abi wa akhi. Ya Allah, berilah aku bahagia dengan suamiku. Berilah aku bahagia dengan ayahku. Berilah aku bahagia dengan saudaraku. Merujuk kepada Rasulullah SAW. Kerana Ramlah ini isteri Nabi SAW. Atau nama popularnya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga ayahku Abu Sufyan dan juga saudaraku Muawiyah. Kata Nabi SAW, kau minta satu benda yang bertempoh. Umur itu bertempoh, rezeki itu bertempoh. Mintalah sesuatu yang kekal. Apa dia? Minta selamat daripada azab neraka dan daripada azab kubur. Dan yang paling utama atas perkara itu atas dunia ni. Kalau kita minta atas dunia ni, benda yang akan berlanjutan kebaikan sampai akhirat, keampunan dan afiat. Sebab saya dah sebut, bukan ulama-ulama sebut, dia punca masalah kita semua atas dunia dosa.
Kalau kita payah dapat rezeki, dosa. Payah dapat pangkat, dosa. Payah nak redha dengan takdir Allah, dosa. Kerana itu Adam AS turun kat dunia sebagai hamba yang berdosa. Dengan maksud dosa, bukanlah kerana kita tahu Nabi-Nabi tak berdosa macam kita. Tetapi dengan kesalahan. Adam turun, yang pertama ibadat Nabi Adam AS bertaubat kepada Allah. Itu Adam yang tidak berdosa. Tapi kesalahannya dianggap dosa di sisi Allah. Ini disebut dalam kaedah ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ia kebaikan orang-orang baik tetapi tetap dianggap kesalahan di sisi orang yang dekat dengan Allah. Adam AS, kesalahan Adam itu ya sepakat ulama bukan bersifat dosa, tapi ia salah. Salah untuk satu hikmah. Namun Adam AS tetap memohon ampun pada Allah. Dan doa meminta ampun ini Allah ajar. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Allah mengajar kepada Adam doa mohon keampunan. Maka Adam pun memohon keampunan. Iaitu ungkapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Kalau engkau sekiranya engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, jadilah kami orang-orang yang rugi. Baik, ini yang kita kena mohon. Kemudian kata Syekh, hidup ni jangan sombong dengan tidak mengangkat tangan pada Allah. Kalau kita rasa kita dah ada harta, kalau kita dah rasa kita ada pangkat dan kuasa, kalau kita rasa kita ada bahagia, maka tak perlu angkat tangan pada Allah. Jangan sombong. Nabi SAW bersabda, Man lam yas'alillah yaghdam alaih. Siapa yang tidak mohon pada Allah, Allah murka padanya. Kalau doa itu bukan permintaan, doalah sebagai ibadat. Dan kata lain, kalau saya tak ada benda nak minta, tetapi kamu ada banyak perkara untuk beribadat pada Allah. Dan doa itu, sebagaimana kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadat. Kerana ramai manusia melihat doa itu cuma permintaan. Dah tak ada benda nak minta sebab saya dah tak periksa, Ustaz. Biasa tahun-tahun lepas, anak-anak UPSR, PMR, doanya panjang. Tapi tahun ni, UPSR dinasahkan, dimangsuhkan. Jadi tak ada doa. Tahun ni mungkin periksa tu tak ada, periksa ni tak ada. Maka saya tak perlu berdoa. Jangan. Doa itu di sisi orang beriman bukan sekadar permintaan. Laisat doa bimujarradis soal. Wa innam haqiqatud doa huwal ibadah. Ta'abbadan nasu bihi mundu an khuliqa ila yaumil qiyamah. Doa itu bukan sekadar permintaan. Ia adalah ibadat yang dengannya kita beribadat daripada mula kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sampai hari kiamat. Tentu antara ibadat yang Allah Ta'ala panjangkannya sampai kiamat doa. Hatta ahli kubur berdoa kepada Allah. Ahli kubur dah mati doa. Hatta bila mereka berada di padang mahsyar mereka berdoa. Salim, salim. Sebagaimana pada Nabi doa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Sehinggalah mereka masuk dalam syurga, mereka masih berdoa. Supaya diangkat darjat. Sehinggalah yang masuk neraka pun doa supaya dikeluarkan daripada neraka. Kalau inilah kekuatan, kemuliaan doa, maka jangan putuskan doa. Kerana itu Allah turunkan bala, bencana, ujian supaya kita tidak putus berdoa. Kerana itu Allah jadikan ikhtiar kita ini ada batasan supaya kita tahu doa kita tiada batasan. Ikhtiar ni ada batasan. Kita kenal 3-4 orang yang boleh tolong kita. Lepas tu dah tak boleh buat apa-apa dah. Kita dah macam stuck. Masdud atau dah tergantung dah. Kita ada doa. Ketika mati pengharapan kita dengan manusia, doa kita terus bersambungan dengan Tuhan secara direct. Bila mana kita bergantung pada manusia, doa itu putus-putus, tidak sampai pada Allah dengan sebenar. Waktu putus kita dengan makhluk, doa itu bersambungan terus kepada Allah. Sebab itu, orang yang paling ikhlas berdoa ialah orang-orang Filastin. Kerana doa mereka ini sudah putus dengan manusia, tak ada dah harap manusia. Siapa nak tolong? Kita cuma boleh tolong simpati. Ada tak negara Islam yang berani atau tentera? Tak berani. Ada tak negara Islam yang berani untuk terus menyerang Israel? Tak berani. Dan ini yang berlaku kelemahan pada umat Islam. Bagi memang
kononnya ini campur tangan pada hal-hal negara orang. Walah qadiyatu Filastin qadiyatuna jami'an. Isu Palestin, isu umat Islam. Ia bukan isu Palestin. Isu Palestin isu kita, umat Islam. Yang menyebabkan Umar Khattab menghantar pada tentera. Salahuddin Ali Ayyubi juga berada di sana. Bahkan Imam Mahdi bila turun, bila keluar nanti Baitul Maqdis keutamaan. Bahkan bila turun Nabi Isa AS, Baitul Maqdis dipertahankan. Maka ia qadiyatuna jami'an. Ia isu kita semua, global. Isu umat Islam. Tak patut umat Islam melihat ianya sebagai satu masalah Palestin. Ia masalah umat Islam. Tapi Nabi dah sebut, akan ada satu kelompok yang akan terus berperang, terus mempertahankan Islam. Zahirina al-haq, la yadurruhum man khadalahum. Mereka langsung tidak akan gentar, langsung tidak akan terjejas walau dibiarkan oleh semua orang Islam. Apa yang kita lihat sekarang tuan-tuan sekalian, dibiarkan oleh semua orang Islam. Ia bersimpati, semua orang boleh simpati. Tapi untuk membantu, maka ini yang menjadikan kita lihat lemah. Kesatuan negara-negara Islam, umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Kita nampak lemah. Tetapi Allah Ta'ala akan tunjukkan, ini kelompok yang saya sebut, doa mereka terus pada Allah. Kalaulah seluruh keliling mereka dikepung, di darat oleh tentera darat Israel sekarang, di udara, di laut, bahkan di sempadan semuanya ditutup, maka sempadan langit tidak pernah ditutup. Doa itu akan terus terangkat. Kalau mereka, yani orang-orang Yahudi menyangka orang Islam tidak boleh melepasi sempadan-sempadan yang mereka kepung, mereka lupa ada sempadan langit yang umat Islam akan naik dengan doa-doa mereka. Dan malaikat akan turun dengan bantuan-bantuan mereka. Kerana itu Allah tetap akan memuliakan mereka dan memuliakan orang yang bersama dengan mereka. Ini kekuatan doa. Kemudian kata Syekh, celaka engkau, lidah kamu Muslim, hati tidak. Lidah kita bicara macam kita orang Muslim yang sempurna. Tapi hati kita terus lalai, terus bergantung pada manusia. Kita depan orang nampak Muslim, belakang tak nampak Muslim. Kita Muslim bila terbuka ruang untuk menjadi Islam. Tapi bila disekat seketika, Islam kita macam tak ada. Allah kadang-kala menguji. Dalam mempraktikkan agama kita akan ada sekatan. Masa tu nak tengok siapa yang ikhlas dan beragama. Akan ada sekatan. Ada waktu tuan-tuan orang Islam tak boleh sembahyang. Nak sembahyang ke tak? Datang undang-undang. Jangan tutup aurat. Nak tutup aurat atau tidak? Yang kita tahu dalam sepanjang sejarah, negara Islam dijajah, orang bukan Islam memegang kuasa. Macam-macam undang-undang dibuat untuk menyekat Islam. Ketika itu orang Islam yang benar-benar akan tunjukkan keislaman mereka. Dalam keadaan bebas atau ditekan, mereka tetap Islam. Ada orang cuma Islam dalam keadaan dibebaskan. Terbebas, nampak. Tu okey, mereka praktik Islam. Waktu ada sedikit sekatan, tak nampak Islam mereka. Bahkan mereka dengan cepat menanggalkan Islam mereka. Apatah lagi bila ada kepentingan ekonominya, ada kepentingan politiknya, mereka tanggalkan pakai Islam mereka. Mereka mula menjadi orang munafik, mencintai orang kafir, mencintai dunia dan memusuhi agama. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulul imanu fi qalbihi. Wahai orang-orang yang cuma mengaku beriman dengan lidahnya, tetapi iman tidak masuk dalam hati mereka. Iman tak masuk dalam hati mereka. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana ada perbuatan-perbuatan mereka tidak menampakkan mereka Islam. Mereka ini kata Syekh adalah munafik. Sabda Nabi SAW, min alamatil munafik fi salath wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Tanda orang munafik itu 3. Walaupun dia sembahyang, walau dia puasa, walau dia mendakwa dia ni Islam, tapi dia munafik. Bila dia berjanji, dia bohong. Bila dia bercakap, dia bohong. Percakapan apa yang paling bohong selain daripada orang bercakap dengan Allah lalu dia bohong? Apa yang kita cakap? Ya, kita cakap dalam solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku,
ibadatku, hidupku dan matiku untuk Tuhan sekalian alam, tiba-tiba untuk benda lain. Maka ini percakapan bohong munafik. Ketika mana kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiba-tiba nampak orang yang lebih besar pada Allah. Maka ini munafik. Percakapan-percakapan itu yang menyaksikan Allah berkuasa, Allah menentukan. Kita kata Allah tentukan rezeki kita. Tapi kita alih-alih ambil rezeki haram. Kita kata Allah yang Ta'ala yang tentukan segala takdir kita. Tiba-tiba kita yakin macam orang ni boleh tentukan takdir kita. Saya kalau tak tolong awak, bangsa miskin papa ke dana. Oh, kita pun takut. Kalau saya tak tolong awak, awak susah. Kita lupa Allah. Maka ingat bila bercakap jangan bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkiri. Tentang apa janji kita dengan Allah? Kita mungkiri. Wa iza tumina khan, bila dia beri amanah kita khianat. Allah beri kita amanah. Sebelum ini Allah tawarkan amanah ini pada langit dan bumi dan gunung, mereka tolak. Mereka takut. Kita berani ambil. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini pada langit, pada bumi, pada gunung ganang. Fa ashfaqna minha. Lalu mereka takut dan gerung, takut, bimbang. Wa hamalaha al-insan, manusia ambil. Innahu kana zaluman jahula. Ramai di kalangan mereka itu zalim lagi jahil. Tuan-tuan, kita mengambil amanah untuk jadi khalifah atas muka bumi ini. Kita yang jaga bumi, bukan jin. Bukan malaikat. Bukan alam haiwan. Yang menjaga bumi ini manusia. Kerana itu manusia boleh halau jin, jin tak boleh halau manusia. Manusia boleh halau singa, even gajah. Gajah, singa tak boleh halau manusia. Ya, dia boleh halau sekejap, nanti manusia halau dia semua dengan keturunan dia sekali. Kerana yang menjadi pemerintah kat dunia, manusia. Allah berikan. Yang jadi raja, manusia. Di kalangan binatang, tak ada jadi raja walaupun digelar raja. Dia tak jadi raja pun. Kita sebut king of the jungle, singa. Elok-elok kena belasah di binatang kecil. Tetapi manusia tu raja. Manusia boleh buat macam-macam dengan kuasa yang dia ada. Tiba-tiba dia khianati amanah Allah SWT. Maka munafik kita. Maka jawapan kepada munafik, bertaubat pada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita mengakui kita tak kuat untuk melaksanakan amanah Allah. Saya nak ingat Allah setiap masa, saya tak mampu. Walau kita cuba. Kerana kita ada hawa nafsu, kita ada syaitan. Kita lemah. Tuan-tuan, kita nak khusyuk dalam solat, kita tak mampu. Walaupun Allah Ta'ala cuma suruh kita 2 rakaat. Hatta kalau Allah wajibkan cuma 1 rakaat, kita juga tak mampu. Hatta kalau Allah suruh kita ingat dia 5 minit, kita juga tak mampu dengan sebenar-benarnya. Kerana otak kita bercabang-cabang untuk fikir dunia. Kerana kita sudah dijajah oleh dunia. Agak suka. Namun taubat jalan penyelesaian. Kerana taubat itu ialah kekuatan selepas kelemahan. Kesempurnaan selepas kekurangan. Cahaya selepas kegelapan. Petunjuk selepas kesesatan. Kerana taubat itu ialah pahala selepas dosa. Dan taubat itu ialah terbukanya hijab sebelum ini dihijab. Kerana taubat itu menjadikan kita hamba Allah. Sebelum ini hamba nafsu dan hamba serakah syaitan. Taubat itu membuka jalan. Sebelum itu tertutup jalan. Jadi sebelum kita taubat, itu yang berlaku. Lepas kita taubat, ini yang berlaku. Kata ini the power of taubah. Kuasa taubat. Aura taubat. Kerana itu Allah Ta'ala sentiasa suruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Tentang taubat itu yang menyebabkan syaitan patah tulang belakang. Aku dah sesatkan dia pagi, petang, siang, malam. Aku dah lalaikan dia pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba dia bertaubat, patah tulang belakangku. Maksud patah tulang belakang, penat. Penat. Kerana itu tuan-tuan, taubat bahagian penting dalam hidup kita. Ia bukan bahagian yang kita kata terasing. Yang berada, kalau orang Kristian, taubat cuma berada di gereja. Di biara-biara. Taubat kita
ada dalam kehidupan. Taubat kita bukan berada di masjid. Taubat kita juga bukan berada pada bulan Ramadan. Taubat kita bukan berada di Mekah atau di Raudah. Taubat kita ada dalam kehidupan kita. Maka taubatlah di mana pun kita berada. Jangan tunggu ke Mekah baru nak taubat. Jangan tunggu bulan Ramadan baru nak taubat. Jangan tunggu masuk Raudah baru nak taubat. Jangan pergi ke Madinah baru nak taubat. Pergi umrah, pergi haji baru nak taubat. Jangan tunggu pencing baru nak taubat. Jangan tunggu selesai semua hal dunia baru nak taubat. Taubat ialah kehidupan kita. Setiap hari yang saya lalui saya bertaubat, sebagaimana setiap hari saya lalui saya akan makan dan minum. Apakah tuan-tuan boleh lalui kehidupan tanpa makan dan minum? Setiap hari? Tak mungkin. Hatta kalau kita dah terlantar atas katil hospital pun masih diberi makan, disumbat air di badan. Pun masih diberi. Begitu taubat. Dia tak boleh terpisah dengan kita. Kalau dia tak boleh masuk ikut mulut, makanan dia akan masuk ikut urat kita. Maka taubat ialah kekuatan yang saya sebut tadi. Kekurangan kita disempurnakan dengan taubat. Kekurangan kita tidak boleh disempurnakan dengan amalan. Kerana selamanya amalan tak boleh menyempurnakan kita. Tak boleh. Cara mana tuan-tuan amalan boleh sempurna? Tak boleh. Saya buat pecah lutut, pecah kaki pun tak boleh. Dengan nikmat Allah yang banyak tadi tak ternilai dan tak terkira. Taubat yang menjadikan kesempurnaan manusia. Sebab itulah kita sebelum keluar daripada dunia ini, biarlah paling banyak kita buat taubat pada Allah. Setiap masa. Kata Nabi SAW, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawm mi'ata marrah. Aku setiap hari memohon ampun pada Allah, bertaubat padanya 100 kali sehari. Okay, saya patut buat lebih pada tu, 10,000 sehari. Atau lebih. Kata Syekh lagi. Kaum yang tiada bermuka-muka dalam amalannya ialah orang yang berjaya. Orang yang tidak riak dalam amalan, orang berjaya. Orang yang benar-benar mengesahkan Allah, orang inilah orang yang berjaya. Orang yang ikhlas, orang ini yang berjaya. Orang yang bersabar dengan segala ujian-ujian Allah, kemudian bersyukur dengan segala nikmat-nikmat Allah, kemudian menyebut nama Allah bukan sekadar dengan lidah, bahkan dengan hati mereka, maka ini orang berjaya. Artinya, kita nak tuan-tuan sekalian, biar lidah, hati sama. Saya bila mengatakan astaghfirullah, hati saya berkata, Ya Allah, ampunkan dosaku. Saya bila berkata, Ya Allah, aku alhamdulillah, hati saya berkata, Ya Allah, segala syukur, nikmat ini daripadamu. Kalau bukan daripadamu, Ya Allah, aku tak punya apa-apa. Dan memang kita tak punya apa-apa pun. Syukur tadi menjadikan kita punya apa-apa. Waktu kita mula berfikir tidak bersyukur pada Allah, sebenarnya kita sedang melepaskan ikatan tali pada nikmat-nikmat yang selama ini bersama dengan kita. Sebab itu kata ulama, qayyidun ni'am bisyukr. Ikat semua nikmat dengan syukur. Kalau kita tak bersyukur tuan-tuan, seperti kita untaikan balik, kita ungkaikan balik ikatan, maka dia pun terlepas. Akhir nikmat tu terlepas kerana apa? Bukan orang ambil. Bukan kerana orang dengki. Bukan ada kerana orang ni kita katakan peteh keting kita. Atau potong kiu kita. Bukan. Ia kerana kita lupa bersyukur pada Allah. Nikmat akan terus bersama dengan kita selagi mana kita bersyukur pada Allah. Tidak ada orang boleh ambil nikmat kita. Tidak boleh ada yang boleh mencuri nikmat kita selagi mana kita bersyukur pada Allah. Ya, boleh dicuri macam zahirnya nampak. Tapi Allah tambah lagi nikmat. Allah beri lebih baik. Boleh dicuba fitnah kita. Tapi setiap fitnah itu akan menjadikan kita lebih harum. Umpama membakar setanggi. Dibakar supaya diharapkan menjadi arang. Rupanya wangian semerbak memenuhi segala ruang. Maka mereka tak buat apa-apa. Kerana mereka menyangka semua benda yang mereka bakar akan menjadi arang. Mereka lupa ada yang mereka bakar menjadi bernilai. Ia adalah setanggi. Oh, dibakar tidak menjadi arang, tapi penuh ruangan ini dengan haruman. Ini pada pedengki lupa. Sebab itu bila kita bersyukur pada Allah, nikmat itu diikat. Dan kalau kita dianiaya oleh orang, maka kita tersenyum. Apa maksud tersenyum? Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita mengetahui ia kebaikan akhirat untuk kita. Kalau siapa pun menganiaya kita,
maka menjadi pahala pasti akhirat kelak. Dia menunggu muflisnya, kita menunggu kaya kita. Kalau ada je orang zalim kita, tak nak bayar hutang, zalim. Orang yang fitnah kita, zalimkan kita. Orang yang fitnahkan maruah kita, biarkan kita mendapat keuntungan pasti akhirat kelak. Dia menunggu muflis, kita menunggu untuk jadi kaya. Kerana Allah yang Maha Kuasa akan mengambil kembali segala fitnah tadi untuk ditukar dengan pahala. Maka kerana itu kita tersenyum melihat pahala-pahala yang mudah dan percuma. Kemudian kata Syekh, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia tak pandang pun ada orang yang berkuasa atas dunia. Tak ada. Bukan semua dia nampak macam dia juga akan mati, lemah, akan sakit. Kata itulah manusia. Zohir nampak ada kuasa, maka kenapa dia mati? Zohir nampak ada kuasa, tapi kenapa dia sakit juga macam kita? Kenapa juga dia berlinang air mata, dia landa kesusahan, kesedihan? Dia persis kita, ya. Dia perlukan makan dan minum seperti kita. Bukan kita nampak orang yang berkuasa ini lagi lemah dia. Kalau tak ada orang sekeliling dia, habis dia. Kita alhamdulillah ternyata semua perkara kita boleh berdikari. Kita boleh buat sendiri. Orang ni kalau seorang tak ada dalam hidup dia, habis dia, jam. Maka jangan dengki dengan orang berkuasa. Dia macam kita. Cuma Allah uji dia dengan kuasa. Sampai masa dia akan bersama dengan kita dalam lubang kubur. Tak ada bezanya, baik raja, baik menteri, baik orang yang mendakwa berkuasa seluruh dunia, sama kita. Tentang ini kita lihat manusia. Kemudian kata Syekh, seorang bila mula dia ingat Allah, syurga nampak kosong, neraka nampak terpadam, tiada bumi, tiada langit, tidak ada mana-mana ruang melainkan Allah. Ia benar dalam hadis. Bila mana ahli syurga masuk syurga, Allah Ta'ala berkata, wahai ahli syurga, ama tardaun, tidakkah kamu redha? Tidakkah kamu mahu aku tambahkan lagi nikmat? Kata ahli syurga, ya Allah, kami redha, bal nardha. Kami redha engkau telah berikan pada kami malam yu'ti ahadan min khalqika, apa yang kau tak beri pada makhluk yang lain. Kami dah dapat banyak. Maka Allah Ta'ala kata, ada lagi, ada lagi. Maka Allah Ta'ala mengangkat hijab. Lalu para hamba melihat Allah. Ketika itu lupa mereka tentang syurga. Lupa mereka tentang neraka. Lupa segala-galanya tentang diri mereka. Tetapi hebat bila melihat Allah. Kita ni kadang-kadang tengok sesuatu yang kita teruja pun kita lupa. Yang suka tengok bola lupa ni. Anak bergolek pun tak nampak. Orang yang dia ni minat tengok kereta pula. Nampak kereta, dia lupa semuanya. Oh, bagi dia ni kereta. Itu baru kat dunia kita teruja dengan suatu benda, kita lupa. Pergi pusat beli-belah, teruja dengan sale, jual beli. Lupa dah anak kat mana. Hilang anak tu. Apa tu lagi melihat zat Allah? Melihat zat Allah, lupa syurga, lupa neraka, lupa segala-galanya. Maka mereka ini kata Syekh Abdul Qadir, mula-mula mereka bersama dengan ahli dunia, kemudian mereka tinggalkan dunia dan ahlinya. Kemudian mereka bersama ahli akhirat, kemudian mereka tinggalkan akhirat dan ahli akhirat untuk mereka bersama Tuhan. Ingat Allah. Ya, macam saya katakan, mula-mula peringkat kita puasa sebab apa? Mak nak bagi duit raya. Lepas tu kita puasa sebab apa? Sebab semua orang puasa. Malulah kita tak puasa, kita malu. Lepas tu kita puasa sebab apa? Pahalanya besar, Ustaz. Besar pahala. Nanti boleh masuk syurga. Syurganya nama Rayyan pintunya. Lama-kelamaan kita puasa kerana apa? Kerana cinta kerana Allah. Kita tak nampak lagi balasan ini, kita nampak Allah. Kerana Allah yang memerintahkan. Maka orang inilah akan sentiasa menyebut nama Allah. Ini berdasarkan hadis kudusi, bila Allah Ta'ala berfirman, wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku sentiasa bersama dia bila dia ingat aku. Kata kita kalau dapat gini, contoh mudah, analogi mudah. Kata kita memang suka duduk kedai makan. Oh, ni kedai mewah. Naik kereta berjenama, sukalah hotel 5 star. Tapi kalau kita berada dengan orang yang paling kita suka atas dunia ni, siapa yang paling kita suka? Katakan, paling saya sayang Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan dapat duduk sebelah Rasulullah. Apakah ada nikmat lagi kopi yang berada di hadapan atau segala sekeliling kita? Tak ada. Kalau saya
duduk di sebelah Nabi SAW. Saya tak rasa apa pun wujud lagi melainkan Rasulullah. Maka di situ pandangan saya, di situ hati saya, di situ jiwa saya. Sekalian tidak ada. Jangankan kata Rasulullah SAW, tuan-tuan duduk sebelah awet kita. Sebelum bini kita jadi bini kita tu tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sebelah dia masa tu. Bukan sekarang lah, masa tu. Kita duduk sebelah yang bakal menjadi isteri kita. Apakah tuan-tuan rasa ada orang lain sekeliling? Tak ada. Saya dan dia. Seolah-olah dunia ini saya dengan dia. Seolah saya rasa dunia punya besar, saya 2 orang je. Lepas tu maksiat belakang pun tak sedar. Dulilah. Tetapi itu baru kita teruja dengan orang namanya manusia. Dek kerana ada cinta sikit. Ingat, sedahsyat mana pun cinta kita pada manusia cuma sikit je. Sikit, Allah bagi sikit je tu. Yang orang je kata gila bayang Laila Majnun, Romeo Juliet. Allah bagi sikit, bukan banyak. Sikit. Bayangkan kalau Allah beri sepenuh cinta kita dengan Allah. Allahu Akbar. Masa tu tuan-tuan memang tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada segala-galanya. Allah. Sebab itu Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, sebut aku sebut nama. Tak ada seorang yang kita sayangi sebut nama kita. Allah, sedapnya sebut nama kita. Kita ingin menyebut namanya kerana kita juga bergembira menyebut namanya. Maka waktu itu mereka sentiasa bersama dengan Allah. Walau Zain nampak mereka bersama dalam majlis akhirat, hakikatnya mereka bersama dengan Allah SWT. Yang kelazatan yang tidak mungkin kita dapat gambarkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.